Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sediakan 2 muka surat. Garis siap-siap 2 muka surat. Tuliskan hari dan juga tarikh. 1 muka surat hendaklah dibahagikan kepada 4 bahagian. Okey, baiklah. Okey, dah garis semua. Kita boleh buka buku teks pada muka surat 90. Okey, cikgu juga akan mula paparkan yang ada dalam buku teks kamu. Okey, dah boleh bersedia, tarik nafas, dah minum air semua ya. Okey, baik. Baik, tajuk pembelajaran kita hari ini ialah tambah. Tu, baru mau naik. Okey, tambah dan tolak pecahan, sama penyebut dan tidak sama penyebut. Okey, dalam tajuk ini akan menggunakan operasi darab untuk samakan nilai penyebut. Okey, dan juga ada operasi bahagi untuk mengecilkan hasil tambah atau hasil tolak dari suatu pecahan nanti. Sebab tu awal pagi tadi lagi cikgu telah beri kamu congak yang melibatkan tambah nombor yang kecil. Okey, congak yang melibatkan darab yang mudah dan juga bahagi yang mudah. Itu sebenarnya tujuan kita nak refresh. Hari ni kita nak guna, sekarang kita nak guna. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat pada buku teks muka surat 90. Okey, tambah pecahan ya. Yang ini jangan ditulis dulu. Yang ini jangan tulis dulu, cuma cikgu nak terangkan kepada kamu. Okey, bila nak menambah pecahan, pastikan nombor yang di bawah. Okey, nombor yang di bawah itu mestilah sama. Nombor yang di bawah itu kita panggil penyebut. Nombor yang di atas kita panggil pengangka. Okey, lihat soalan. Bukan soalan lah. Okey, contoh yang diberi pada paparan tersebut 1/5 tambah dengan 2/5. Okey, ni jangan ditulis dulu ya. Cikgu nak paparkan dahulu. Okey, apa yang dinamakan pengangka, apakah yang dinamakan penyebut? Okey, baik lihat contoh yang pertama. Jangan tulis, lihat dahulu. Okey, perhatikan gambar, perhatikan apa yang cikgu paparkan juga. Okey, 1/5 tambah dengan 2/5. Baik, 1/5 tambah 2/5. Cikgu guna istilah terus penyebutnya sama. 5 dan 5. Okey, bila penyebut sama kita boleh terus tambah pengangka. 1 tambah dengan 2 sama dengan 3/5. Jelas? Okey. Kemudian lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang dia beri ialah 1/2 tambah 1/6. Okey, 1/2 tambah 1/6. Ada pada buku teks kamu tu. Okey, baik. Sorry. Lihat contoh yang kedua. Maaf ya, cikgu terlihat muka surat sebelah. Contoh yang kedua, 1/4 tambah dengan 1/4 juga kan? Pizza. Okey, saya mula-mula makan 1/4 pizza. Kemudian saya tambah lagi 1/4. Berapa jumlah kepingan yang saya telah makan? Berapa jumlah bahagian pizza yang saya telah makan? Okey, baik. Pertama sekali terus untuk kamu. Okey. Penyebut mesti sama. Okey. Kemudian apabila penyebut telah sama, terus tambahkan pengangka. Pengangka di sini 1 tambah dengan 1 sama dengan 2/4. Okay. 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Sama dengan 2/4. Okey. Kenapa boleh terus tambah? Sebab penyebutnya sama. Penyebutnya sama. Okey, baiklah.
Sekarang kita lihat contoh pada muka soalan 3. Contoh 3. Okey, contoh 3, 4/9 tambah, ni tambah anu. Mencari nilai anu. Sama dengan 7/9. Awak lihat ya. Okey. 4/9 tambah suatu nilai yang tidak diketahui anu sama dengan 7/9. Okey, baik. Pertama sekali bila hendak melengkapkan anu, okey, kamu mesti lihat pada penyebut. Penyebut pecahan yang hendak ditambah sama dengan penyebut hasil tambah. Jadinya anu ini juga mestilah sama kedua-duanya, iaitu 9. Boleh jelas? Okey, baik. 4 tambah berapa sama dengan 7? Congak. Kira menaik dari 4 sehingga dapat 7. 4, 5, 6, 7. Jadi berapa bezanya yang kamu dapat? 3. Boleh jelas? Okey, ini contoh. Ada 3 contoh dah. Contoh yang pertama sama dengan contoh yang kedua. Sama penyebut. Kemudian contoh yang ketiga mencari nilai anu. Mencari nilai anu. Okey, baik. Sekarang contoh yang ketiga tidak sama penyebut. Okey, tidak sama penyebut. Alright. Contoh yang keempat. 1/2 tambah 1/4. Boleh? Okey. Buka kamera, nanti cikgu macam syok sendiri je cakap mana yang lain. Okey. 1/2 tambah 1/4. Macam cikgu cakap tadi, syarat untuk menambah pecahan penyebut mesti sama. Kedua-dua penyebut sama. Tengok penyebut sini, 1/2 tambah 1/4. 2 tidak sama dengan 4. Okey. Jadi kita nak jadikan yang kecil ini supaya jadi yang besar. Gunakan darab. Gunakan darab. Okey, boleh jawab. Ni cikgu nak tanya. 2 kali berapa sama dengan 4? 2 kali berapa sama dengan 4? Siapa nak jawab? Okey. Bagus. Betul. Okey, jadi bila hendak mendarab, kita dulukan yang bawah. Okey, 2 kali 2, atas pun mesti kali 2. Okey, atas pun mesti kali 2. Okey. Tidak, belum lagi. Okey, baik. Jadi sekarang kita selesaikan dulu. 1 kali 2 berapa tadi? 2. Betul? Kemudian 2 darab 2 sama dengan 4. 4. Okey, pecahan tadi ni jadi 2/4. Tambah. Okay, tambah dengan 1/4. Okey, baru kita boleh selesaikan. Dah sama penyebut 4 dan 4. Okey, jelas? Okey, 2 tambah 1 sama dengan 3/4. Okey, baik. Boleh faham? Okey, baik. Sekarang lihat buku tulis kamu. Okey, kemudian buka buku teks muka surat 92. Okey, muka surat 92. Okey, buku teks muka surat 92 kita nak selesaikan sama-sama. Okey, muka surat 92. Okey, muka surat 92. Ni dia. Boleh nampak paparan cikgu? Cikgu besarkan sikit. Kamu buka buku kamu. Okey, baik. Sekarang kita nak selesaikan. Okey, yang ini baru kita nak menulis.
Boleh nampak? Okey. Alright. Dah tulis hari dengan tarikh tadi ya. Okey, kawan-kawan. Okey. Okey. Sekarang kita lihat pada muka surat 92 salin soalan A. Satu kotak mesti satu. Maksudnya satu petak yang besar ni satu soalan saja ya. Bukan kita membazir. Tapi kita nak pastikan jalan kira itu cantik kemas. Okey, bukan cantik. Kenapa? Matematik jalan kira ni ada berkira sikit Dia tak boleh terputus sana, terputus sini, tak boleh. Nanti dia membawa maksud yang lain. Okey. Okey, baik. Tambah pecahan dah tulis hari ni. Hari ni hari Isnin 2 Ogos 2021. Salinkan soalan A 1/3 tambah dengan 1/3. Okey, terus selesaikan. Cikgu tak dapat nak tulis di sini sebab buku ruang cikgu kecil kan. Jadi cikgu turun ke sini. Sama dengannya cikgu letak di sini. Okey, baik. 1/3 tambah 1/3 berapa? Bila nak menambah, ingat pesan cikgu, tengok penyebut. Penyebut sama, baru boleh tambah pengangka. Penyebut tidak boleh ditambah. Okey, baik. 3 dengan 3 sama kan? Okey. Okey, baik. 6. Tak boleh tambah penyebut. Kena tambah pengangka saja. Okey, jadi 1/3 tambah 1/3. Kita tambah nombor pengangka saja. Cikgu guna istilah pengangka untuk kelas kamu. Jadi jawapannya ialah 2/3. Jawapan A ialah 2/3. Semua orang terus siap dan buat. Okey, soalan B. Okey, soalan B. 2/7 tambah 4/7. Okey, 2/7 tambah 4/7. Okey, baik. 2/7 tambah 4/7. Sekarang kita lihat nilai penyebut. Okey, penyebutnya sama tak? 7 dan 7 sama. Jadi boleh terus tambahkan pengangka. 2 tambah dengan 4 sama dengan berapa? 2 tambah dengan 4? 6/7. 6/7. Okey, kemudian soalan C. Soalan C. Okey, soalan C 5/9 tambah 2/9 sama dengan. Okey, 5/9 tambah 2/9. Okey, lihat nilai penyebut kedua-dua pecahan. 9 dan 9 mempunyai nilai penyebut yang sama. Jadi terus tambah pengangka. 5 tambah dengan 2. Berapa 5 tambah dengan 2? 5 tambah 2? 7. Jadi hasil tambah pecahan tersebut ialah 7/9. Okey. Sekarang kita selesaikan soalan D. Okey, soalan D 3/5 tambah 1/5. Okey, 3/5 tambah 1/5. Nilai penyebutnya sama ke tidak? Nilai penyebutnya sama tak? Sama. Okey, 5 dan 5. Jadi terus tambahkan pengangka. Okey, 3 tambah 1 sama dengan 4. Hasil tambah pecahan ialah 4/5. Okey. Jelas? Okey, pindah ke muka surat yang kedua. Untuk latihan seterusnya. Cikgu boleh ulang balik sebab saya baru masuk. Nanti awak tengok rakaman. Ya? Okey. Kita terus
Soalan E. Okey, soalan E. Sama ya, kemahirannya sama. Tak ada masalah. Okey. Boleh. Alright. Soalan E. Awak terus salin soalan E. Tinggalkan satu muka surat kosong sebelumnya. Sebab satu muka surat hanya boleh tulis 4 soalan je. Okey, soalan E. Iya, terus buat sama-sama dalam buku tulis. Okey, soalan E. 2/3 tambah 2/9 sama dengan yang ini akan menguji diri kita. Okey. Penyebut tidak sama. Apa nak buat jika penyebut tidak sama? Kita mesti jadikan penyebut yang kecil supaya jadi penyebut yang besar dengan cari punca darab. Okey, 3 darab berapa dapat 9? 3 darab berapa dapat 9? Boleh? Siapa nak jawab? 3. Jadi sini darab dengan 3. Okey. Bila bawah darab 3, atas juga mesti darab 3. Jelas? Okey, jadi kita selesaikan. 2 darab 3 sama dengan berapa? 6 betul? Okey, 6/3 darab 3, 9. 6/9 tambah dengan kita salin semula pecahan pasangan dia tadi tu. 2/9. Baru kita selesaikan. 6/9 tambah 2/9 sama dengan berapa? 8/9. Okey, jadi hasil tambahnya ialah 8/9. Okey, hasil tambahnya ialah 8/9. Okey, soalan F. Boleh ikut? Cikgu laju sangat. Okey, awak faham tajuk tambah ini? Nanti awak boleh terus buat tajuk tolak. Habis, senang. Okey, kemudian soalan F, 3/8 tambah 1/2. Okey. 3/8 tambah 1/2. Okey, sekarang kamu lihat. Adakah dia sama penyebut? Berbeza, betul? Sekarang kita jadikan penyebut yang kecil supaya jadi nombor 8. 2 supaya jadi 8. Guna sifir berapa? 2 darab dengan berapa sama dengan 8? 2 kali 4. 2 kali 4. Okey, jadi 2 darab 4. Apabila di bawah darab dengan 4, di atas juga mesti darab dengan 4. Boleh? Okey. Baik, kita selesaikan. 3 darab dengan 3/8 tambah. Salin nombor yang kita tak darab tadi, salin sahaja pecahannya. Okey, kemudian ini selesaikan. 1 darab dengan 4, 4. 2 darab dengan 4 sama dengan 8. Betul kawan-kawan? Mudah kan? Sebab tu awal pagi lagi cikgu telah tembak kamu dengan congak. Tambah, tolak, darab dan bahagi. Tu yang kita nak guna hari ni. Okey, baik. Terus kirakan. 3 tambah dengan 4, 7/8. Jelas? 7/8. Cikgu laju sangat. Boleh ikut? Okey, kemudian soalan G. Okey, soalan G. Soalan G, 4/5 tambah 1/10. 4/5 tambah 1/10. Okey. Baik. Sekarang tidak sama penyebut. Okey. Penyebut 5 kecil, kita nak jadikan 10 darab dengan apa? 5 darab dengan berapa sama dengan 10?
5 darab berapa 2. sama dengan 10? Okey. 2. 5 darab 2. Okey. Bila bawah darab 2, atas juga mesti darab dengan 2. Okey, baik. Kemudian baru kita selesaikan. 4 darab 2, 8 per 5 darab 2, 10 tambah 1 per 10 sama dengan berapa kawan-kawan? Berapa ni kawan-kawan? 8 per 10 tambah 1 per 10, 9 per 10. Okey, 9 per 10. Jelas? Okey, kita teruskan dengan soalan H. Okey, kita teruskan dengan soalan H. Okey, soalan H. 1/8 tambah anu sama dengan 5/8. Boleh? Okey. Soalan untuk mencari anu macam cikgu jelaskan tadi, lihat juga pada penyebut. Okey. Penyebut pecahan yang hendak ditambah dengan hasil tambah sama tak? 8, 8. Betul? Jadi anu yang kita nak cari ni juga mestilah penyebutnya 8 juga. Okey, tulis 8. Yang ini isikan sahaja apakah nombor yang perlu ditambah pada 1 supaya menjadi 5. Berapa? 1 tambah berapa sama dengan 5? Kira berapa naik dari 1? 1, 2, 3, 4. 5. Jadi ada 4. Okay, tuliskan. Jadi apakah nilai anu pecahan tadi? 4/8. 4/5. 8. 4/8. Okey, baik. 4/8 boleh tak dipermudahkan? Boleh tak kita permudahkan 4/8 ini? Ingat bila permudah je kena bahagi. Permudahkan kena bahagi. Okey, nak bahagi dengan sifir berapa yang ada 4 dengan 8 ni? Sifir berapa yang ada 4 dengan 8 ni? 2. Sifir 2. Lagi? Ada tak sifir yang lebih besar lagi? Ya. 4. Ya, betul. Sifir 4. Kita ambil yang boleh dibahagi dengan sifir yang paling besar. Supaya tak perlu nak bahagi-bahagi lagi. Okey, jadi bahagi dengan 4. Bila atas bahagi 4, bawah juga bahagi 4. Okey, 4 bahagi 4. 4 bahagi 4 berapa? 4 bahagi 4. 4 bahagi 4, 4 bahagi 4, 4 bahagi 4. Ayush. 4 bahagi 4 berapa tu? 1. Okey, 8 bahagi 4. Sipir. 8 bahagi 4. 2. Jadi apakah tadi jawapannya? 1/2 setelah kita permudahkan nilai anu ini. Boleh jelas? Itu dia fungsi bahagi dalam pecahan. Digunakan untuk mencari permudahkan pecahan yang termudah. Okey. Kemudian soalan I. Muat tak lagi buku awak? Ada muat lagi tak? Okey, boleh selesaikan soalan I tu? Tak muat. Okey, baik. Buka muka surat yang baru. Satu soalan saja. Okey, muka surat yang baru. 1/9 tambah berapa sama dengan 7/9? Boleh dapat jawapan? 1/9 tambah berapa sama dengan 7/9? 1/9 tambah berapa sama dengan 7/9? Dapat tak? 6/9. 6 per? Berapa soalan I? 6/9. Soalan I? Okey. 1/9 tambah berapa? Sama dengan 7/9. Okey. Baik. Pertama yang cikgu cakap, mesti perhatikan penyebut sebelum dan selepas. Okey, 9. Jadi sini berapa juga kamu nak tulis? 9 juga.
Okey, 9 baik. juga. Tulis. 9 juga. Cikgu terbesar daripada kotak. Okey, 1 tambah berapa sama dengan 7? 1 tambah berapa sama dengan 7? Kira secara menarik. 6. Okey. 6. 1. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6. Okey, 6 per 9. Boleh permudahkan 6 per 9? Boleh permudahkan 6 per 9? Boleh. Boleh permudahkan? Boleh. Boleh. Kita nak permudahkan. Okey, kita nak permudahkan. Ingat, bila permudahkan kena bahagi dengan sifir yang terbesar yang dia sama ada dalam gandaan pada sifir yang sama. Okey, 6 dengan 9 ada dalam gandaan sifir berapa? 3. Ada tak dalam sifir lain? Ada tak dalam sifir lain? Ada tak? Tak ada. Okey, jadi bahagi dengan 3. Okey, bahagi dengan 3. Okey, bahagi dengan 3. Okey, bahagi dengan 3. Okey, baik. 6 bahagi 3. Ingat balik sifir. Tengok balik sifir. 6 bahagi 3 berapa? 6 bahagi 3 berapa? 3. Betul, 6 bahagi 3, 3. 2. 2. Okey. 9 bahagi 3. 9 bahagi 3. Okey, 9 bahagi 3, 3. Jadi berapa jawapannya? 2 per Berapa 3. jawapannya? Okey, 2 per 3. Okey. Tadi kamu dah dapat 6 per 9. Kita permudahkan jadi 2 per 3. Okey, jelas? Alright. Okey. Kita teruskan pembelajaran kita dengan tolak pecahan. Okey. Garis lagi buku kamu. Okey, boleh? Garis lagi buku kamu. Okey, sediakan 2 muka surat. Setiap muka surat ada 4 petak supaya kamu tak kelam kabut. Tuliskan tajuk dia tolak pecahan. Okey, tolak pecahan. Okey, tolak pecahan. Okey, dah. Belum. Dah. Belum, cikgu. Baiklah. Tu dia. Okey. Kamu lihat pada muka surat 93. Okey, baik nampak? Okey, cikgu mulakan boleh? Yang ini awak tak payah tulis dulu ya. Cikgu nak kamu lihat pada rajah. Okey, rajah ini penting kerana daripada rajah kita akan bercerita membina ayat matematik. Okey, daripada rajah sebenarnya itulah yang kita nak fahamkan konsep membina ayat matematik. Jadi tak payah nak tulis dulu yang ini. Okey, baik. Lihat ya muka surat 93, tolak pecahan. Okey, sama macam tambah pecahan. Okey, sebelum operasi, sebelum awak menolak, mesti pastikan nilai penyebutnya sama. Okey, jika tidak sama, jadikan penyebut yang kecil itu kepada penyebut yang besar pada pasangan soalan tersebut. Okey, kemudian itu kita guna darab. Bila kita nak dapatkan jawapan untuk dipermudahkan, kita kena guna bahagi. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Lihat tengok pada kesa cikgu yang cikgu gerak-gerakkan ni. Okey, baik. Awak lihat ya,
Ada 2 daripada 3 bahagian roti. Saya akan ambil 1 bahagian. Baik. Tadi ada 3, dia ambil 1. Okey. Jadi ada baki berapa bahagian? 2. Ada baki berapa bahagian? 2/3. Faham tak? Baki. Berapakah bahagian roti yang tinggal? Tinggal, baki itu menunjukkan kena operasi bahagi operasi tolak. Okey, baik. Seterusnya, penyebut sama tolak pengangka sahaja. Macam siapa ni cakap, model ni bercakap. Okey. Seterusnya, lihat pada yang kuning. Bahagian roti yang tinggal ialah 1/3. So, contoh pertama dengan contoh kedua sama menggunakan gambar rajah pecahan yang biasa kita telah guna. Lihat pada contoh yang ketiga. Okey, lihat pada contoh yang ketiga ini menggunakan ini menggunakan apa ni? Nampak kerja cikgu pusing-pusing. Kamu lihat pada contoh yang ketiga, ini ialah urutan pecahan dalam garis nombor. Nampak? Daripada angka 0, 1/7, naik lagi 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. Ini ialah garis nombor pecahan. Garis nombor pecahan yang berurutan. Bermula daripada 0, okey, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. 7/7 bernilai 1 keseluruhan. Ada berapa senggatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kerana penyebutnya 7, jadi dia punya senggatan juga mesti ada 7. Okey, cikgu ingat lagi, cikgu kenalkan lagi kamu. Ini ialah garis nombor pecahan. Garis nombor pecahan. Okey, baik. Soalan yang dia beri apa kawan-kawan? Berapakah beza 4/7 dengan 6/7? Nampak ayat dia? Berapakah beza 4/7 dengan 6/7? Kamu tengok 4/7 duduk sebelum 6/7. Itu menunjukkan 6/7 bahagiannya lebih banyak daripada 4/7. Boleh faham? Itu pentingnya kita faham garis nombor pecahan. Okey. Jadi bagaimana hendak menuliskan ayat matematik, jangan terbalik ya. Mestilah nilai pecahan yang lebih banyak tolak dengan pecahan yang kurang daripadanya. Okey. Itu yang cikgu nak kamu faham. Okey, beza 4/7 dengan 6/7, cara hendak menulis ayat matematik pecahan tolak. 6/7 ni tengok kedudukan pada garis nombor pecahan, dia lebih banyak daripada 4/7. Sebab itulah ditulis 6/7 tolak 4/7. Boleh faham? Boleh faham? Itu tujuan cikgu nak tekankan di sini, kena faham garis nombor pecahan. Jadi kamu akan faham dengan ayat matematik pecahan. Nilai pecahan, mana yang lebih besar, mana yang sedikit. Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan latihan terus Sebab kenapa cikgu terus kepada latihan? Sebab konsepnya sama. Konsepnya sama. Okey, macam tambah tadi. Mesti sama nilai penyebut. Okey, baik. Sekarang kita lihat terus kepada pecahan. Okey, yang melibatkan tolak. Lihat pada muka surat 95. Okey, lihat pada muka surat 95. Okey, lihat pada muka surat 95. Kawan-kawan, jom. Okay, kita nak buat ni. Okey. Buku tulis kamu tulis tolak pecahan. Okey. Mungkin surat yang baru ya. Tidak boleh campur yang tadi. Kerana kemahirannya berbeza. Yang ini sama macam pecahan nombor biasa. Okey. Cuma ada pecahan. Ada nilai penyebut. Ada nilai pengangka.
Mesti sama penyebut. Untuk dapatkan sama penyebut, guna darab. Ambil nombor yang kecil, jadikan nombor yang besar pasangan dia tadi tu. Boleh? Okey, jom. Okay, kita lihat soalan A. Salin dulu soalan A. Lihat muka surat 95. Okey. Soalan A. 7/8 tolak 5/8. Sama tak penyebut? Penyebutnya sama kan? Okey, penyebutnya 8 dan 8. Jadi kita terus boleh tolak. Okey, 7 tolak 5 sama dengan berapa? Sama dengan berapa kawan-kawan? 2/8. 2/8. Okey. 2/8 boleh permudahkan tak? 2/8 boleh permudahkan tak? Boleh. Boleh. Dengan sifir berapa? Dengan sifir berapa? Jom. Soalan tolak 2 dengan 4. Okey, 2 dengan 4. Tapi 2 boleh bagi dengan 4 tak? 2 boleh bagi dengan 4 tak? Tak boleh. kan? Jadi kita hanya guna sifir 2. 2 bahagi 2. 8 bahagi dengan 2. Kita nak permudahkan setiap jawapan. Okey, baik. Berapa yang dah dipermudahkan? 2/8 tadi bila permudahkan 2 bahagi 2 sama dengan berapa? 2 bahagi 2 sama dengan berapa? 1. 1. Okey, 1 per berapa? 8 bahagi 2? 1/4. 1/4. 8 bahagi 2 sama dengan 4. Okey, baik. Untuk soalan ini semua jawapan kita nak permudahkan jika boleh. Okey, baik. Tadi kita dapat hasil tolaknya 2/8. Kemudian kita permudahkan dengan bahagikan kedua-duanya dengan sifir 2. Maka jawapan yang terakhir setelah dipermudahkan ialah 1/4. Boleh faham tak? Berat tak untuk kamu faham? Okey, mula-mula kamu fahamkan tolak, betul? Daripada jawapan tolak, kita masukkan kemahiran yang lepas iaitu permudahkan pecahan menggunakan bahagi. Okey, sekarang kita lihat soalan B. Okey, soalan B ialah 5/6 tolak 1/6. 5/6 tolak 1/6. Tengok penyebut. Sama tak nilai penyebut? Sama tak nilai penyebut? Sama tak? Sama. 6 dan juga 6. Jadi boleh terus tolakkan pengangka. 5 tolak 1 sama dengan? 5 tolak 1 sama dengan? 4. 4. Okey, baik. Kita ambil jawapan 4/6 untuk dipermudahkan. Boleh tak? Okey, 4/6 kita permudahkan. Boleh bahagi dengan sifir berapa? Gandaan ini ada dalam gandaan berapa yang sepunya, yang sama? 2. Okey, ada tak dengan yang lain? Ada tak dengan gandaan yang lain? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi 4 bahagi 2, 6 bahagi dengan 2. Berapa kamu dapat? Okey, 4 bahagi 2. Ayuh, sifir 2 je ni. Okey, 4 bahagi 2. 2. Okey, baik. 6 bahagi 2. 3. Jadi, jawapan yang terakhir setelah dipermudahkan ialah 2/3. Boleh ikut? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, baik. Sekarang kita terus pergi soalan C. Okey, soalan C ialah 2/3 tolak 2/9. 2/3 tolak 2/9.
2/3 tolak 2/9. Apa yang kita nak lihat? Nilai penyebut. Okey, nilai penyebutnya sama tak? Nilai penyebut sama tak sama. Jadi kita kena ambil penyebut yang kecil, nak jadikan dia 9. 3 darab berapa sama dengan 9? Okey, 3 darab berapa? Okey, baik. Kita darab 3. 3 kali 3, atas juga mesti darab 3. Okey, bawah darab 3, atas mesti darab 3 juga. Okey, baik. Okey, baik. 2 darab 3 berapa? Sifir 2 je ni, dengan sifir 3. 6. Okey, 6/9. Betul. Tambah dengan 2/9. Okey, berapa jawapannya? 6/9 tambah 2/9. Ada? 8/9. Okey. 8/9. 8/9 boleh dipermudahkan? Boleh dipermudahkan? Tidak. Dia hanya boleh bahagi dengan 8 dengan 9 saja. Boleh bahagi dengan 1, betul? 8 bahagi 1, 9 bahagi 1. Dapat jawapan itu semula. Jadi 8/9 ini pecahan yang dah kecil. Tak boleh lagi dipermudahkan. Macam mana nak buktikan? Dia hanya boleh dibahagikan dengan 1, maka dia akan dapat 8/9 juga. Okey. Baik. Soalan D. Okey. Soalan D. Soalan D ialah 1/2 tolak 3/10. Okey. 1/2 tolak 3/10. Sama tak penyebut? Sama tak penyebutnya? Tidak sama kan? Jadikan 2 ini supaya menjadi 10. Nak guna sifir berapa? 2 darab berapa sama dengan 10? 5. Okey, 2 darab 5. Atas juga darab dengan 5. Okey, baik. Sekarang kita selesaikan. 1 darab dengan 5 berapa? 1 darab dengan 5. 5. Okey, 2 darab 5. 2 darab 5 mestilah berapa ni? Sebab kita nak dapat penyebut yang sama. 10. Tambah dengan 3/10. Okey. 5/10 tambah 3/10. Berapa hasil tambah pecahan ini? Berapa hasil tambah pecahan ini? Berapa hasil tambah pecahan ini? 8/10. 8/10. Okey. 8/10 boleh dipermudahkan tak? 8/10 boleh dipermudahkan? Boleh. Bahagi dengan sifir berapa? Bahagi dengan sifir berapa? Sifir 2. Okey, bahagi dengan 2. Okey. 8 bahagi 2. Ayu. 8 bahagi 2. Sifir 2 je ni. 8 bahagi 2, 4. Okey. 10 bahagi 2. 10 bahagi 2, 10. 10 bahagi 2, 5. Okey. Jadi 8/10 tadi apabila dipermudahkan menjadi 4/5. Okey, cukup. Okey. Dah. Baik. Seterusnya muka surat yang baharu. Muka surat yang baharu. Okey. Kenapa tu? Ada yang raise hand. Nak tanya apa? Sikit lagi. Okey, soalan E dan soalan F. Soalan E, 4/5 tolak berapa?
sama dengan 1/5. Ni dia. Okey, baik. Ada peti pula. Sekejap cikgu nak tutup pintu je. Okey, kita sambung. Tempat awak ada peti tak? Tempat cikgu ada peti. Ada jadi kalau terberhenti ni kita redha je lah. Betul. Redha je. Okey, baik. Okey, 4/5 tolak berapa sama dengan 1/5. Sama juga macam tadi ya. Okey, sekarang kita lihat. Baiklah, sekarang kita lihat. Okey, nilai penyebut 5. Okey, sama kan? Nilai suatu nilai yang nak ditolak dengan suatu pecahan juga, dia sama nilai penyebut dengan akhirnya. Okey, baik. Jadi, kat sini pun 5 juga. 5 juga. Senang saja. Tak susah cari nilai anu untuk darjah 3. Okey, baik. 4 tolak berapa sama dengan 1? 4 tolak berapa sama dengan 1? 4 dengan 3. Jadi ada berapa? 3. 3/1. 3/5. Jadi nilai anu tadi ialah 3/5. Okey. Baik, sekarang soalan F. Soalan F. Berapa tolak dengan 7/10 sama dengan 1/10? Okey kawan-kawan, lihat. Ingat konsep nombor. Sama juga. Suatu nombor yang awal jumlah yang besar. Ni ialah suatu jumlah yang besar. Ini ialah suatu jumlah yang besar. Okey, baik. Nampak Risha? Yang itu tak ada dipermudahkan ke? Tak, cikgu tak soal untuk dipermudahkan. Okey. Okey, ni cari nilai anu. Satu lagi dah nak hujan, jadi kita kena kejar waktu ni. Okey, baik. Ingat soalan F seperti konsep nombor. Ini adalah jumlah paling besar, keseluruhan. Jadi, untuk mendapat jumlah keseluruhan, kamu kena tambahkan hasil baki tadi dengan dengan nombor yang ada di depan. Untuk dapat nilai anu yang terbesar. Boleh faham tak bahasa cikgu? Nombor yang nak ditolak, suatu nombor ni yang depan ni mestilah dia paling besar daripada nombor-nombor lain yang di belakang. Okey? Pertama sekali kalau pecahan sama juga awal lihat. Sini 10, maka di sini pun 10. Okey, di sini juga 10. Jadi nak dapat nombor yang terbesar buat tambahkan. 1 tambah 7 sama dengan 8. 1 sama dengan 8. 8. Okey. 8/10. Okey, itu saja untuk latihan daripada buku teks. Okey, siapa yang terlepas? Tak apa. Sebab rakaman nanti cikgu akan muat naik. Okey, sekarang lihat pada buku aktiviti. Buku modul dulu. Okey, baik. Sekarang lihat pada buku aktiviti. Okey, baik. Buku modul dulu ya. Sorry, cikgu ni cakap terbalik-balik dah. Okey, buku modul awak siapkan ya. Muka surat 18. Muka surat 18. Okey, muka surat 18. Okey, muka surat 18. Okey, muka surat 18 awak siapkan. Kemudian permudahkan setiap jawapan.
Okey, kemudian buku aktiviti. Ni buku aktiviti teks ya. Okey. Buku aktiviti teks. Okey, muka surat 59. Cuba buat. Okey. Okey, baik. Kemudian lihat pada muka surat 60 buku teks juga tolong buat. Boleh? Okey, baik. Ada lagi nak tanya? Latihan tambahan kita adalah pada buku aktiviti dan juga buku modul. Okey, sekian. Terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum. Ada nak tanya lagi?